Hari penentuan telah tiba dalam Parti Likud apabila calon-calon bersaing untuk mendapatkan semakin sedikit kedudukan yang berpeluang dimenangi dalam senarai Knesset parti itu yang akan datang. Pusat undian masih dibuka selama 1 jam lagi, sehingga jam 9.00 malam waktu Israel untuk kira-kira 140,000 ahli Likud berdaftar membuang undi mereka. Pada masa ini, Likud memegang 32 kerusi, tetapi tinjauan pendapat awam meletakkan parti itu hanya pada 22 hingga 24 kerusi dalam pilihan raya bulan Oktober. 9 tempat telah pun diperuntukkan. 8 dipilih sendiri oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, ditambah satu lagi untuk Menteri Pertahanan Israel, Katz. Itu bermakna 124 calon kini bersaing untuk kira-kira 15 kerusi sahaja. Pertandingan ini telah diperhatikan dengan teliti kerana ia memberikan petunjuk sebenar tentang hala tuju Likud dan berkemungkinan juga bentuk kerajaan yang mungkin akan diterajui oleh Netanyahu selepas Oktober nanti. Mari kita terus ke siaran langsung di Baitul Maqdis sekarang, di mana wartawan i24 News kami, Joe Brown, telah membuat liputan sepanjang hari dari salah satu pusat pengundian. Joe, pusat pengundian dijangka akan ditutup dalam masa kira-kira 1 jam lagi. Mari kita mulakan dengan kadar keluar mengundi setakat ini. Setakat ini, peratusan keluar mengundi dianggarkan sebanyak 43%. Perkara ini diumumkan kira-kira 30 minit yang lalu dan angka itu dijangka akan meningkat dengan cepat. Itu bersamaan dengan 61,000 daripada kira-kira 140,000 ahli Likud yang layak mengundi. Secara keseluruhan, mereka menjangkakan antara 50 hingga 55%. Itulah trendnya dalam beberapa pemilihan parti yang lepas. Tetapi kali ini, buat masa ini, jumlahnya agak rendah. Seperti yang anda boleh lihat di belakang saya, masih ramai lagi yang belum membuang undi dan mereka masih menunggu untuk berbuat demikian. Ya, memang ramai orang di tempat anda, Joe. Apa yang anda dengar daripada beberapa ahli Likud ini? Apakah kebimbangan utama yang mereka bawa bersama mereka ke dalam bilik mengundi? Baiklah, saya ingin tunjukkan sesuatu kepada anda kerana ini agak menarik. Jika anda lihat di pintu masuk ke stesen mengundi, anda boleh nampak ada barisan atau saya harap anda boleh nampak kerana jumlah orang yang ramai memang ada barisan. Daripada ahli politik, di hadapannya ialah Miri Regev, Yair Lapid. Mereka telah cuba untuk berjabat tangan sebanyak mungkin sekadar berkempen pada saat-saat akhir. Di paling hadapan sekali ialah ahli Knesset Amit Halevi dan saya telah bercakap dengannya tadi dan dia berkata bahawa dia tidak risau tentang hakikat bahawa kini terdapat jauh lebih sedikit ruang yang tersedia dalam senarai Likud seperti yang anda sebutkan. Tetapi dia telah berdiri di situ berjabat tangan, cuba mendapatkan beberapa undi terakhir daripada orang ramai selama saya berada di sini, malah lebih lama lagi sebenarnya. Jadi sepanjang hari dia telah melakukan perkara ini. Itu bukan tanda seseorang yang tidak takut, tetapi mereka memang berhak untuk risau. Kerana sebab mengapa Benjamin Netanyahu memutuskan untuk menambah jumlah tempat yang diperuntukkan dalam senarai itu telah meningkat 3 kali ganda daripada 3 kepada 9 secara keseluruhan. Adalah kerana dia tidak mahu ada orang dalam partinya yang akan mengkritiknya, malah mungkin mencabar kepimpinannya. Dan dia mahu menghentikan kebangkitan golongan sayap kanan yang lantang yang boleh menyebabkan pengundi sentris menjauh. Salah seorang daripada golongan sayap kanan yang lantang itu berada betul-betul di belakang saya. Saya rasa dia mungkin baru sahaja pergi, Tali Gottlieb. Dia adalah salah seorang ahli paling popular dalam Likud. Dalam tinjauan terbaru ahli-ahli Likud, dia mendapat tempat kedua sebagai ahli politik paling popular selain Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Namun yang menariknya, di tempat pertama ialah Speaker Knesset Amir Hana yang juga berada di suatu tempat di belakang saya. Saya sempat bercakap dengannya tadi. Dia mungkin akan menjadi salah seorang daripada kira-kira 15 hingga 20 kedudukan selamat dalam senarai Likud. Tetapi saya bertanya kepadanya sama ada dia bimbang tentang rakan-rakannya. Ramai antara mereka, kerjaya politik mereka akan berakhir malam ini. Ini jawapannya. Ahli-ahli Likud menikmati proses demokrasi dalam parti Likud. Mereka boleh memilih siapa yang akan menjadi pemimpin Likud. Mereka sudah pun memilih Netanyahu. Dan siapa yang akan menjadi ahli Knesset. Dan ini adalah keputusan yang sangat penting kerana ia akan memberi kesan kepada kemenangan yang kita harap dapat capai pada 27 Oktober. Kita perlukan pasukan yang sangat berpengalaman, sangat berideologi, sangat tegas, sangat berazam. Dan saya percaya pengundi Likud akan melakukannya. Anda memang berada di tengah-tengah segala aksi, Joe. Terima kasih kerana membawakan liputan berterusan sepanjang hari secara langsung dari pusat pengundian di Baitul Maqdis. Terima kasih. Saya ingin meneruskan perbualan ini di studio sekarang. Saya bersama penganalisis politik Jill Hoffman. Jill, terima kasih kerana bersama kami malam ini. Banyak perkara masih berlaku ketika kita bercakap. Kita mungkin tidak akan mendapat keputusan daripada pemilihan dalaman Likud ini sehingga lewat tengah malam. Tetapi apabila kita mendapat keputusan itu nanti, apa yang akan anda perhatikan? Saya akan melihat dua perkara di situ, Niko. Pertama, adakah mereka ini
orang yang rapat dengan Netanyahu yang akan menyokong beliau, atau adakah mereka akan menyusahkan beliau? Dan adakah mereka ini ahli Knesset yang dilihat begitu berhaluan kanan sehingga mereka mungkin mendorong sebahagian pengundi beralih kepada parti-parti tengah yang boleh mengubah 1 atau 2 kursi yang mungkin cukup untuk pihak lawan mendapat 61 kursi dan menyingkirkan Netanyahu. Itulah yang dicari oleh pihak lawan. Mereka sedang bersiap sedia untuk melihat siapa yang boleh mereka kritik. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Likud apabila Parti Demokrat yang lebih ke kiri mengadakan pemilihan utama mereka. Apa yang patut kita fikirkan tentang kadar keluar mengundi setakat ini? Kita masih menerima angka-angka tersebut dan banyak perkara boleh berlaku dalam sejam akan datang. Mereka mungkin akan melanjutkan waktu penutupan pusat undi jika ramai orang hadir di sana. Tetapi apa maksudnya ini tentang bagaimana orang ramai mahu suara mereka didengari dalam parti? Anda perlu anggap niat mereka baik di situ, Nicole. Anda tahu ini adalah satu sambutan demokrasi. Ini antara pemilihan parti terakhir yang akan berlangsung begini dengan ahli politik benar-benar hadir, berjabat tangan dan mencium bayi. Akhirnya nanti semuanya akan dilakukan secara dalam talian. Jadi sekarang ini Anda ada ahli politik yang sedang mengedarkan ice cream, mengedarkan gula-gula dengan gambar ahli politik itu sendiri seperti zaman dahulu. Jadi kehadiran pengundi sekarang bulan Ogos, ada yang sedang bercuti, ada yang tak begitu ambil peduli, Anda tahu, tapi lebih separuh tetap akan mengundi seperti biasa. Dan apa-apa saja boleh berlaku. Sebab itu ia sangat menyeronokkan. Jadi apa yang akan berlaku jika Tali Gottlieb atau calon lain yang Netanyahu lebih suka berada di kedudukan bawah senarai, akhirnya berada di kedudukan lebih tinggi hasil undian ahli-ahli ini? Bagaimana itu akan mempengaruhi mesej parti Netanyahu menjelang pilihan raya Oktober nanti? Dia sudah tentu tidak akan membenarkan dia bercakap bagi pihak parti atau sekurang-kurangnya cuba untuk tidak membenarkannya. Anda tahu, dia ada jurucakap pilihannya sendiri dan kemudian dia akan cuba sedaya upaya untuk menyembunyikan yang lain. Dan kemudian pihak lawan pula akan meletakkan dia dalam iklan kempen mereka. Netanyahu adalah pakar dalam pemilihan parti seperti ini. Saya masih ingat satu pemilihan parti di mana beliau datang terus dari Amerika dan beliau mempunyai karavan berhawa dingin. Sedangkan semua ahli politik lain berpeluh di luar sana, dia akan masuk semula ke dalam, mandi dan tukar suit setiap setengah jam dan sentiasa kelihatan segak. Tidak kira apa yang berlaku dalam pemilihan utama ini, dia akan pastikan senarainya kelihatan sebaik mungkin, walaupun hakikatnya tidak begitu. Malah sebelum pemilihan parti ini lagi, Menteri Keselamatan Negara Itamar Ben-Gvir dalam satu temu bual, dia mendakwa bahawa 8 pegawai kanan Likud telah memohon untuk menyertai Otzma Yehudit tepat sebelum pemilihan utama ini. Sekarang dia menolak permintaan mereka, tetapi apa yang ini tunjukkan tentang pemikiran menteri dan ahli Knesset Likud dalam pemilihan utama ini? Seperti yang anda nyatakan, terdapat ramai calon untuk kerusi yang sangat sedikit. 40 menteri dan ahli Knesset sedang berebut 15 kerusi. Ia memang masuk akal. Mereka akan mencari pelan sandaran. Tetapi untuk menyertai parti sayap kanan yang begitu ekstrim, itu sesuatu yang saya pasti para pengkritik Netanyahu akan simpan untuk digunakan pada masa yang sesuai bagi mengkritiknya. Tetapi jangan terkejut. Ada seorang menteri dalam Likud, namanya Meir Golan. Dia pernah berada dalam Otzma Yehudit sebelum ini. Dia boleh kembali ke sana dan jangan terkejut jika Ben-Gvir benar-benar menerimanya. Baiklah, ini adalah perkara yang pasti akan kami perhatikan pada awal pagi esok nampaknya. Gil Hoffman, terima kasih atas penjelasan ini.